Okay, kita tengok untuk topik 4. Okay, so hari tu kita last dekat sini lah kot, tak silap saya. Force on a moving charge particle in a uniform magnetic field, betul? Betul. Betul. Okay, so kita sempat bincang untuk positive charge, betul tak? Okay, so apa yang saya nak ingatkan balik semula lah. Okay, kalau sekiranya korang nak guna Fleming left hand rule, dia macam tak ada masalah pun sebenarnya. Asalkan korang ingat, maksudnya sebab Fleming left hand rule, dia yang ni akan jadi force, magnetic field, yang ni sama ada velocity ataupun current. Okay, tapi bila mana saya ajar, saya memang akan guna right hand rule lah. Okay, so korang just follow yang, kalau follow yang saya ajar pun memang mudah je lah. Okay, right hand rule. And then kalau untuk moving charge ni, okay, sekarang kita tahu kita ada dua type of charge. Satu positif, satu lagi adalah negatif. Okay, so clue dia kalau untuk negative charge, okay, kalau untuk negative charge, okay, sekarang kita ada positif dan negatif kan, okay. So kalau untuk negative charge, direction dia mesti opposite daripada positive charge. Okay, maksudnya kalau contoh yang bergerak tu adalah negative charge, contoh kalau korang guna right hand rule, instead of force tu pergi kiri, sebenarnya force tu adalah dia akan pergi kanan. Kenapa dia pergi kanan? Sebab dia adalah negative charge. Okay, so untuk mengelakkan, untuk kita nak mengelakkan kekeliruan dalam jawapan korang, maksudnya macam confuse negatif dengan positif. Okay, so untuk negative charge, so saya benarkan korang guna left hand rule. Okay, maksudnya apa? Dia masih lagi yang sama konsepnya, maksudnya korang punya thumb akan jadi direction velocity, korang punya yang tapak tangan straight ni akan jadi direction magnetic field. So arah tapak tangan ni dia akan jadi direction force lah, maksudnya dia 90 degree macam ni. Okay, so guna tangan kiri untuk negative charge, tangan kanan untuk positive charge. So yang saya benarkan untuk guna tangan kiri adalah untuk negative charge saja. Untuk kes lain semua tak dibenarkan, haram lah. Okay, so hanya untuk negative charge. So nanti mungkin korang boleh practice balik nak cari direction ni, okay, yang soalan ni, tapi korang tukar soalan tu. Instead of positive, dia adalah negative charge. So korang compare, betul tak sebenarnya direction tu dia akan terbalik dengan yang positive charge lah. Okay, yang ni nanti korang practice on your own. Okay, so untuk hari ni kita nak bincang berkenaan dengan force on a moving charge in a uniform magnetic field. Okay, so setakat yang hari tu kita hanya discuss apa macam mana kita nak tentukan direction force tu je lah kan. Okay, sekarang kita nak tengok apa yang berlaku bila charge bergerak dalam uniform magnetic field. Okay, so untuk kes yang ini kita kena guna, sekejap. Okay, so kita kena guna, sekejap kenapa dia macam ni? Okay. Okay, right. So kita kena, apa tadi dah saya nak cakap? Okay, so kita kena guna right hand rule ke nak guna right hand grip? Kalau kita nak tentukan ada 3 benda dekat sini lah kan. So kita guna right hand rule, okay. Alright. So sekarang ni kita tengok dulu kes yang bawah ni. Okay, kes yang bawah ni adalah untuk positive charge. Okay, so ada satu positive charge with a motion, means dia bergerak dalam nilai satu velocity, dia masuk ke dalam uniform magnetic field. Okay, so apa yang berlaku bila charge ni enter a uniform magnetic field? Okay, so kalau kita guna right hand rule lah, kita nak determine direction force dia. So kita tahu sekarang direction of magnetic field adalah into the page. So bayangkan tangan korang ni masuk ke screen. So screen tu adalah page korang. So tapak tangan ni dia akan into the page, velocity korang akan pergi ke mana? Ke kanan. So ke mana arah force? Dia akan jadi mana? Ke atas lah, betul tak? Kata betul. Betul kan?
Okay, so kalau dekat dalam diagram ni, okay, dia dah lukiskan, bila velocity ke kanan, dia akan dapat direction magnetic force kita ke atas. Okay, so what happen next? Okay, disebabkan charge ni dia experience magnetic force, means charge ni dia akan bergerak ke kanan tapi dia ke atas. Maksudnya dia akan bergerak at this position lah, kita kata. Okay, sebab dia masih lagi bergerak tapi maksudnya dia punya direction tu berubah disebabkan oleh magnetic force yang tadi. So that mean instead of ke kanan, dia sekarang ni dia dah bergerak ke atas. Okay, kalau korang perasan sebenarnya next direction velocity of the charge ni dia akan follow previous punya direction magnetic field. Magnetic force. Okay, so kalau contoh yang maksudnya bila dia bergerak kat sini, dia dah bergerak ke atas dan ke kanan kan. So sekarang ni velocity dia dah ke atas. Okay, so maksudnya thumb korang ke atas, magnetic field still lagi into the pitch. So mana arah force? Dia akan pergi ke mana? Yes, dia akan pergi ke kiri. Okay, so next dia pergi mana agak-agak? Atas. Dia akan pergi ke atas dekat sini lah kan? Dia akan duduk dekat sini. Okay, mana arah velocity dia? Ke kiri. Ke kiri. Sebab kita kena follow direction magnetic force yang before tu. Okay, so maksudnya kat sinilah kita punya arah velocity. So kalau kita guna right hand rule into the pitch, velocity kita ke kiri. So mana arah force? Ke Ke bawah. bawah. Dah pandai dah semua orang. Okay, alright. So dia akan jadi ke bawah lah. Okay, next nak pergi mana? Kat kiri, tengah-tengah. Ke kiri ni dekat tengah-tengah sini lah kan? Arah velocity ke bawah. Ke bawah. Sebab dia follow previously magnetic force ke bawah. So mana arah magnetic force dia? Kanan. Ke kanan. Okay. Apa similarities yang korang nampak dekat dalam diagram ni? Jadi semua tunjuk ke tengah. Semua apa? Similarities. Okay. So semua FB dia menuju ke center, betul? Betul. Betul. So kita boleh kata FB towards point towards center. Okay, so kalau kita perasan, okay, dia sebenarnya adalah charge yang sama. So ini adalah macam kita kata kronologi perubahan movement of charge dalam uniform magnetic field. Okay, so kalau kita tengok kepada kronologi perubahan direction velocity of charge ni, dia jadi apa? Clockwise, anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise, okay. So kita kata bila positive charge dia moving in cross magnetic field, okay. So dia akan jadi anti-clockwise. Okay, so ni antara benda yang korang kena take note. So bila kita kata semua magnetic force ni pointed to the center, kita boleh kata bila dia dah bergerak dalam circle, maksudnya dalam masa yang sama charge ni pun dia akan experience apa? Centripetal Force. Yes, centripetal force. So kita boleh kata dalam kes ni magnetic force sama dengan centripetal force. Okay, so ini adalah konsep dia. Okay, so satu benda yang korang kena take note adalah kalau kita nak make sure dia fully kita kata dia continuously moving in a circular motion, okay, syarat dekat sini V dengan B, okay, sebab kalau kita tengok balik kepada formula sebenarnya Q adalah scalar. Okay, so vector velocity dia must cross, okay, bukan darab kat sini, dia must cross dengan vector magnetic field. Okay, dalam apa juga keadaan V mesti 90 degree dengan B. Sebab tu tangan korang macam ni, sebab ni tapak tangan ni B magnetic field, thumb ni adalah velocity, sebab tu dia jadi 90 degree. So boleh tak korang kelepetkan tangan korang ni, macam jari ni korang kelepetkan? Tak jadi, tak boleh. Tak jadi, tak boleh. Dia seolah-olah macam tangan korang ni jadi macam patung. So korang just pusing je. Okay, bukan yang ni korang lentik-lentik tak So korang just
moving je lah, ikut arah dia. Okay, so dalam kes ni kita kata konsep dia adalah FB akan sama dengan FC. So bila kita kata theta tu dia mesti 90 degree, so kita kata sin 90 kita akan dapat berapa? 1. 1. Okay, so sin 90 dapat 1, maksudnya from here kita boleh kata QVB adalah bersamaan dengan MV squared over R. Okay, so daripada persamaan ni sebenarnya kita boleh dapat dua benda lah. Okay, so yang pertama kita boleh dapat radius. Okay, radius tu maksudnya kita nak tahu berapa besar bulatan yang sesuatu charge tu boleh hasilkan dalam sesuatu medan. So kita nak tahu berapa besar radius dia. Okay, so selain daripada tu, selain kita nak tahu nilai radius dia, okay, yang kedua sebenarnya kita boleh determine dia punya mass. Contohnya saya cerita macam kita ada mass spectrometer. So ini adalah komponen sebenarnya dalam mass spectrometer. So mass spectrometer tu kita nak determine what kind of element ataupun specimen yang kita ada sebagai unknown. So daripada deflection of the specimen tu dalam mass spectrometer tu kita akan dapat dia punya graph lah. Graph tu akan indicate kepada dia punya mass of the element. Okay. So daripada situ kita boleh tahu, oh sebenarnya unknown element ni adalah bahan ni sesekian macam tu. Okay. So selain daripada sini juga kita boleh determine dia punya apa? Dia punya nilai velocity lah. Velocity yang ni lah. Okay. Velocity yang ini. Bila kita kata tangential velocity lah maksudnya. Okay, dia 90 degree kan. Okay, and then yang keempat, since dia dah create satu complete cycle, maksudnya kita boleh cari nilai apa? T ni apa T? Period. Period. Okay, bukan tension T ni adalah period, means time to complete one Period. okay, time to complete one cycle. Apa time to complete one period? Period adalah time to complete one cycle. Okay, so yang ni dia dah derive lah daripada V equal to R omega, ataupun just in case kalau dia bagi dah nilai V contohnya. So kita kata kita tahu V adalah R omega. Omega sama dengan apa? Yang boleh relate dengan period. 2 pi over T. Okay, good. 2 pi over T. So maksudnya T kita adalah bersamaan dengan apa dia? 2 pi R bahagi dengan velocity. Okay, so sorry lah. Terhad pula ruangnya. Okay, so ada 5 lah equation yang kita boleh dapat. Ada 5 apa? 4 lah sebenarnya. Okay, yang ni equation je. Okay, ada 4 perkara yang kita boleh determine daripada konsep FB sama dengan FC. Kat mana nak apply? Dalam mana? In mass spectrometer. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Kalau korang perasan, okey, saya terlepas pandang pula. Okey, kalau positive charge, direction dia adalah anti-clockwise. Okey, kalau negative charge yang masuk dalam medan yang sama, mana arah direction dia? So korang buat untuk kanan kiri. Okay, kalau kat sini dia dah jadi dekat sini lah kan. Okay, follow yang ni dia velocity dia ke kiri. Okay, jadi tak kalau korang guna tangan kiri, into the page, velocity ke kiri. So mana arah force? Ke atas. Ke atas, betul. Dia akan jadi kat sini. Okay, means sini akan jadi negatif pula. So force dia, direction velocity ikut magnetic force yang before. So velocity dah ke atas. So into the page, velocity ke atas. Mana arah force? Kanan. Ke kanan. Yeah, ke kanan. Okay. So kalau korang perasan, dia jadi apa ni? Clockwise rotation. Ya, dia akan jadi clockwise. So direction dia adalah clockwise. Okay, so saya nak korang teka. Okay, sekarang ni uniform magnetic field ni adalah into the page, betul? Betul. Okay, let's say sekarang saya tukar direction magnetic field. Maksudnya saya tukar jadi dot. Maksudnya out of page lah kan, betul tak? Ha. Betul.
Okay, betul. Sekarang ni saya tukar direction magnetic field. Okay, cuba korang deduce, maksudnya cuba korang macam teka lah. Okay, apakah direction untuk positive charge? Apakah direction untuk negative charge? Bila saya tukar from cross to dot. Korang boleh deduce macam benda ni. Okay. Yang positif terbalik jadi clockwise. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi terbalik je. So positif akan jadi, ya Allah meriahnya, siap ada lagu-lagu background kat belakang tu. Okay. So positif clockwise, negatif akan jadi apa? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, nampak tak? Dia sebenarnya dia akan terbalik je daripada salah satu. Okay, sebab tu saya kata kalau negative charge, dia mesti akan opposite je daripada positive charge. Okay, so settle lah untuk 4.3. Okay, macam wow, macam bijaknya, macam banyaknya nota contoh macam tu. Okay, nota korang macam ni ke? Betul. Sama-sama. Macam conteng je. Conteng. yang Lah saya pun conteng je. Okay. Alright, kita settle yang 4.3. Okay, kita tengok pula 4.4. Okay, 4.4 ni adalah force juga. So maksudnya kita nak determine magnetic force. Okay, tadi magnetic force pada moving charge. Okay, sekarang kita nak determine magnetic force on a current carrying conductor, which is dalam kes ni adalah straight wire lah. Okay, so kita ada straight wire, means bila straight wire tu confirm lah dia kena connect dengan power supply, barulah ada current flow. Okay, so kalau charge tadi kita depends on velocity, tapi untuk current carrying conductor kita mesti depends on current flow. Okay, so depends on current flow. Okay, so dalam kes ni kita ada dia bagi satu wire straight. Okay, and then dia kata bawah ni positif, atas pun negatif. So korang kena tahulah current flow from positive terminal to negative terminal lah kan. Okay, so maksudnya current kita ke atas. And then kalau kita tengok sini, south sebelah kiri, north sebelah kanan. Maksudnya magnetic field mesti from north to South. Okay, so ni adalah magnetic field. So macam mana kita nak determine direction force? Okay, so sama juga. Guna je tangan kanan korang. Instead of velocity, dia akan tukar jadi current. Yang ni masih lagi magnetic field. Tapak tangan ni masih lagi jadi force. Jadinya B ke kiri, I ke atas. Okay, so tapak tangan ni menghadap ke korang, betul tak? Ke dia menghadap ke screen? Menghadap kepada muka. Ya, menghadap ke muka korang. Maksudnya dia adalah out of page ke into the page? Out of page. Out of page. Okay, so ini macam dia punya 3D vector lah, ataupun kalau korang nak letak dot pun tak ada masalah. Maksudnya ini adalah indicator direction of force. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, rumus dia adalah macam mana magnetic force on a current carrying conductor boleh terhasil. Okay, so dekat sini dia ada current ni adalah skala. Okay, so yang vektor sebenarnya adalah length of wire. Okay, so dia mesti length of wire tu dia mesti 90 degree. Okay, so kalau kita tengok kepada magnitude, okay, dia mesti BIL sin theta lah. Maksudnya kalau kita nak dapatkan maximum angle must be 90. Kalau minimum angle berapa? 0. Yes, angle kosong. Okay, so from here kita kata maksudnya wire ni dia mesti 90 degree to the magnetic field. Okay, saya bagi contoh. Okay, ini adalah you punya current carrying conductor. Okay, so okay, kat sini dia kata ialah magnetic field. Okay, so ni kita punya I lah. Okay, so saya kata kat sini angle. Okay, so in case kalau korang nak cari magnetic force untuk kes yang ni kan. Okay, berapa angle yang korang substitute? 3.
Ada 20 ataupun satu lagi adalah berapa? 60. 60. Okey. Cuba angkat tangan. Siapa yang setuju nak gantikan angle 30? Okey, saya nak angle 30, madam. Ada tak? Tak ada. Okey, angle 60? Okey, alright. Angle 60. Okey. Okey, ramailah yang setuju vote angle 60. Okey, thank you. Okey, so maksudnya korang faham lah. Angle tu dia mesti antara length of the wire dengan magnetic field. Okey, so yang ni yang betul, ini yang salah. Bukan ambil daripada normal ambil daripada length of the wire dengan magnetic field. Okey, so okey, ni ada beberapa contoh. Okey, cuba korang tentukan dulu direction force dia. Saya bagi dalam sampai pukul 3.30. 2 minit je. Sekejap je lah kot ni. Okay, saya bagi satu soalan setengah minit. Okey, cuba buat sekarang. So ni nak guna tangan kiri ke tangan kanan? Kanan. Betul, tangan kanan je. Tangan kanan sahaja. Okey. Okey, dah siap ke? Belum, sekejap. Okey. Tak apa. Sila. Okey dah? Ada. Orang lain? Masih perlukan masa? Akak buku macam mana? A4 paper. A4 paper pasal kat selotip pakai ni. Tapi takut dia kalau campak pendek tak? Sebab akak dalam tu akak double juga. Double juga. Okey. Akak dah masukkan dalam sampul, lepas tu akak tapekan lagi. Oh, akak masuk sampul. Okey. Boleh kan? Okay, thank you. Alright. Mata kunci. Tak apa. Okey, alright dah? Dengar pula saya berbintang, sorry. Dah, madam. Okey, kita tengok okey, so kita tengok betul tak apa yang korang lukis dengan jawapan. Okey, tengok yang pertama. Guna warna lain lah kot hijau. Okey, so yang pertama kita ada magnetic field kita ke atas, betul? So I kita ke kanan. Okey, so length tu maksudnya kalau kita tengok dekat sini yang 90 degree sini lah kan. Okey, so length kita ke kanan. So force ke mana? Ke arah korang ke screen? Ke arah muka kita. Ke arah muka korang lah kan. So dia adalah apa? Out of the pitch. Out of the pitch. Okey, nampak ke? Macam tak nampak pula Kan saya guna warna kuning. Dia tak nampak pula label. Dilema betul. Okey, yang kedua.
Yang kedua tengok je dah tahu dah apa dia. Tak ada. Yang kedua tak ada sebab Luas dia sambung sebab angle dia adalah kosong. so memang tak ada lah cerita dia. So dia adalah out of pitch. Okay. Yang ini sebab angle dia kosong sebab dia adalah guna angle yang minimum. So maksudnya sin 0 adalah kosong. So therefore F sama dengan kosong. Okay. Kalau dalam exam dia suruh tunjuk, okay, dia bagi diagram ni kan. Okay, dia kena tunjuk berapa nilai force dia. Orang kena buat macam ni Maksudnya kita kena tunjuk calculation tu. Kenapa kita dapat kosong. Kita kena proof lah. And then kat sini force dia mesti 0N sebab dia minta force. Bukan setakat kosong sahaja. Okay. Okay, yang C, magnetic field ke atas, I into the paper, into the page. So force ke Tekanan. dapat kanan. Okay, betul. So force dapat pergi kanan. Okay, yang bawah ni D, B into the page, I ke atas, force ke Kiri. kiri, betul. So force ke kiri. Yang B ni out of pitch, I ke atas. So force pun pergi ke Kiri. kiri juga. Okay. Siapa yang tak dapat lagi? Cuba kat tangan sikit. Idham. Kau pening kat mana Idham? Dekat D tu, okay, I kat atas. Betul. Thumb kita kat atas. Thumb ni atas. Sama atas, lepas tu B dia ke sini. B dia mesti into the page. Kalau kau sekarang menghadap laptop, tangan kau ni mesti masuk ke laptop. Okay. Okay. So tapak Okay. tangan kau ni menghadap mana? Ada ke kiri. Betul. So kau ke kiri lah. Okay. Okay. Yang ni kita balik pula ni into. Kalau yang ni I dia dia B out of pitch, maksudnya B tu menghala ke awak tapi current ke bawah. Jadi macam ni lah. Okay. Kena. Nampak dah? Betul. Macam media kena buka kamera tunjuk macam ni baru nampak. Okay, settle Okay, so semua orang dah master lah ni hopefully. Okay, so sekarang kita nak masuk 4.5. Okay, yang ini adalah forces between two parallel current carrying conductor. Okay, so macam mana kalau kita ada dua conductor which is both tu akan carrying current dan current tu tak semestinya samalah, dia boleh yang berbeza. So kita nak tengok macam mana dia hasilkan force tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau korang macam mana? Kalau korang nak lebih faham, korang sediakan dua pen yang warnanya berbeza. Kenapa saya kata dua pen warna yang berbeza? Sebab kita nak indicate dua current yang berbeza. Okay, macam sekarang saya ada pen merah, pen biru. Nampak tak? So, saya guna pen merah. Pen merah, pen biru. Ni nampak ke? Nampak. Okay, so I1 adalah pen biru, I2 adalah pen merah. Okay, so sekarang ni dia tak ada magnetic field. Dia just ada current sahaja. Tapi kita faham bila mana ada current dalam current carrying conductor, dia akan hasilkan apa? Magnetic field. Yes, betul. Okay, dia akan hasilkan magnetic field. Okay, so sekarang ni dalam case forces between two parallel CCC, okay, saya short form lagi. Magnetic field yang terhasil on each wire akan bertindak pada wire yang satu lagi. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, sekarang ni dua wire ni dia tak ada magnetic field, betul? Dia hanya carry current. Okay, so setiap wire dia akan hasilkan dia punya own magnetic field, betul tak? Betul. Okay, in order untuk kita cari magnetic force, kita mesti ada magnetic field dulu. Okay, so daripada mana datang magnetic field ni? Dia datang daripada magnetic field acting on each other. Maksudnya sekarang, okay, kalau wire satu, ni wire satu okay, kalau korang pegang wire pertama, okay, dia akan masuk ke keluar pada wire yang kedua? Cuba korang buat. Okay, yang ni dia into the page. Okay, dia akan dia ni wire ni ke atas kan. Okay, dia akan masuk ke keluar pada wire yang kedua. So dia akan pusing macam ni kan. Okay, sekejap saya pusing. Okay, ni yang ni dia ke atas.
So dia akan pusing. Ke saya lukis kat tempat lain? Saya lukis kat sini. Dia akan pusing macam inilah kan? Betul tak? So, bila korang pegang, dia akan pusing daripada depan lah sebenarnya. Adakah korang bersama saya? Ada tapi kurang sikit. Okey, dia macam korang kena pegang pen ni. Okey, sekarang ni kita tengok dulu wire yang pertama. Okey, sekarang kita nak tengok direction magnetic field daripada wire yang pertama bertindak pada wire yang kedua. Kat mana arah magnetic field dia? So kat sini current dia ke atas. So kalau korang kita kena guna right hand grip lah. Sebab kita nak determine direction magnetic field kan, betul tak? Okay, so mungkin ni lah kot kalau korang nampak tu saya. Okay, ni wire yang pertama, let's say yang merah pertama. Okay, ni yang pertama, so kalau korang nampak dia apa Mak? Dia masuk, betul tak? Masuk. Okay, dia masuk. Maksudnya magnetic field daripada wire yang pertama dia akan into the page dekat wire yang kedua. Maksudnya dekat sini dia adalah datang daripada magnetic field wire yang pertama. Sebab tu saya kat sini saya label B1. Sebab dia daripada wire yang pertama. Okey. Magnetic field wire yang kedua. Okey, so sekarang ni adalah wire yang kedua. Okey, kalau kita buat right hand grip, direction magnetic field tu datang daripada arah mana? Daripada depan ke daripada belakang? Dari belakang. Ya, dia datang daripada belakang. Okey, cuba saya tukar warna sikit lah. Okey, yang kedua dia akan datang daripada belah belakang. Maksudnya dia akan Out of the page. Keluar. out of page lah sepatutnya. Okey, sebab yang ni dia tunjuk force dia tak tunjuk B. Okey. So ini adalah B wire yang kedua. Okey, dah ada current, dah ada magnetic field. Boleh tak cari force? Boleh? Boleh. Okey. Wire yang Boleh. pertama, direction current adalah ke atas, tapi B2 magnetic field dia adalah out of pitch. So mana arah force dia? Kanan. Ke Dalam. kanan. Ke dalam macam ni kan arah dia kan. Okey, so yang ni saya guna warna biru lah. Sebab biru wire pertama. Okey. So korang dapat dia ke dalam. Okey. Yang kedua dia wire ke atas tapi magnetic field dia into the page. Ke kiri. Ke kiri. So korang nampak dia akan ke dalam juga, betul tak? Attracted. Yes. So apa conclusion kita kata? Bila I1 dengan I2 dia apa? Apa ni kita nak kata? Same current. Yes, same direction of current. Okay. Betul. Dia akan apa? Dia akan attracted to each other. Yes, dia akan attract. Okay. So bila dia repel? Bila dia Bila dia opposite. Okay. Opposite. Kalau korang tengok dekat sini, ini I1, ini adalah I2. Maksudnya I1 dia akan kita nak cari magnetic field dulu kan. Okay, I1 dia akan masuk dekat sini. So jadi cross. Ni adalah B1. I2 dia akan gimana? Dia akan cross juga. Dia jadi B yang kedua. I1 current atas, magnetic field into the page. F1 ke kiri. I2 current ke bawah, magnetic field into the page. So current force dia pergi ke kanan. So sebab tu kita kata bila I1 tak sama direction dengan I2, so different direction lah kita kata, dia akan apa? Dia akan repel. Okay, right. So macam mana kita nak terbitkan rumus untuk formula ni lah. Okay, kita tengok. Okay, ni kita dah ni. Okay, sekarang ni kita mesti guna formula untuk straight wire lah. Okay, so D ni maksudnya kalau formula straight wire kita ada mu not I
over 2 pi R. R ni maksudnya berapa radius, berapa kita nak tahu circumference of size of magnetic field yang diproduce kan. Okay. Dalam kes ni kita guna D sebab D ni adalah jarak daripada I1 ke I2. Okay. Dia mesti ikut jarak ni. Okay, sebab tu dia tukar daripada R kepada D. Okay. So magnetic field yang pertama mu naught I1 2 pi D. Okay. Okay, tapi kalau kita tengok force, okay, acting on a wire yang kedua, dia datang daripada magnetic field yang pertama. Current flow dekat wire yang kedua. Okay, so apa kita buat adalah kita substitute lah formula yang pertama dalam formula yang kedua. Okay, bila kita gantikan, okay, kita akan dapat this formula. Mu naught I1 I2 over 2 pi D. Okay. Okay, yang ini kalau kita cari untuk F2 kan? Okay, cuba kita cari untuk F1. Okay, F1 maksudnya F1 maksudnya dia adalah B apa? B1 ke B2? B2. Okay, B2 I1 darab dengan length, betul? So kalau kita tengok B2 adalah mu naught I2 bahagi 2 pi D darab dengan I1 darab dengan L. F1. So maksudnya F1 kita akan dapat mu naught I1 I2 L over 2 pi D. Sama tak? Sama. Sama. So apa conclusion yang korang boleh buat? Apa conclusion yang korang boleh buat? Force acted on both is the same. Yes, magnitude of force. Okay, magnitude force yang acted on both wire adalah sama. So sebab tu kita kadang kita ada length kan kat sini kan. So kita bawakan dia ke bawah lah. So dia akan jadi force per unit length. So berapa nilai force yang bertindak pada contoh 1 meter. Contoh sebab tu dia jadi force per unit length. Kita boleh kata F per L pada wire yang pertama adalah sama dengan F per L yang bertindak pada wire yang kedua. Okay, faham? Regardless the direction lah. Direction tu beza direction saja. Tapi magnitude dia sama. Okay. So not include direction. Alright, settle. Okay. So ni untuk 4.5. Okay, tengok pula untuk 4.6. Okay, kita dah nak habis lagi sikit ni. Okay, so 4.6 ialah torque on a coil. Okay, torque on a coil ni kalau korang ingat torque dulu kita ada force equal to Nm, betul? Okay, so apa yang dimaksudkan dengan torque in a coil? Alright, so torque in a coil ni maksudnya bila dia macam konsep macam motor lah. Okay, so kita ada satu coil dan coil tu kita akan connectkan dengan power supply. So bila kita connect dengan power supply, maksudnya akan ada current flow dekat dalam coil tu lah. Pening dia. Okay, so sekarang ni dekat dalam device tu dia mesti ada juga magnetic field. Okay, kenapa ada magnetic field? Sebab kita nak make sure coil tu dia boleh rotate. Okay, so maksudnya bila ada current flow, ni direction current lah, cross ataupun dot. Okay, ni adalah I. Okay, bila ada current flow dalam coil dan ada B, maksudnya dia akan produce F. Okay, alright. So dekat mana sebenarnya kita apply torque ni? Kita akan apply di dalam galvanometer. Okay, so kat sini yang saya nak mention, okay, direction galvanometer. Okay, deflection dia, okay. So let's say kat sini kita ada G lah kira. Sorry. Okay, sini. Ni aku punya G. Okay. Let's say kat sini kita ada power supply. Ni ada resistor. Dan kat sini ada positif, negatif.
Okay. Kalau awak tengok direction current, mana dia pergi current? Positif ke negatif? Positif tu negatif. Kat sini lah kan, betul tak? Dia akan masuk macam ni. Okay, agak-agak ke mana direction galvanometer tu? Sebab dia akan, galvanometer ni dia nak detect current kan, betul tak? Okay, agak-agak dia akan pergi mana? Ke kanan? Ke kanan. Atau ke Flow kiri? ke- Okay, kita Ke sebut kiri. sikit. Ke kiri. Okay, siapa rasa direction of current dia pergi kanan? Cuba angkat tangan. Siapa rasa direction current dia semua pergi kanan? Idham je pergi kanan. Okay. Pergi kiri? Okay, berapalah. Okay, pergi kiri. Okay, alright. Dekat dalam, sebenarnya dekat, okay, thank you semua. Okay, dalam galvanometer ni, kita ada this component. Kita ada top, kita ada magnetic field, kita ada coil sebenarnya. Okay. So, apa yang berlaku bila kita tahu galvanometer tu kita nak detect current. Okay. So, kalau kita tengok, macam ni. Okay. So, siapa Cenian ni? Okay, bila kita connect galvanometer kita dengan kita kata dengan power supply ataupun dengan circuit. So by right kalau kita fikir mestilah galvanometer ikut direction current flow, betul tak? Okay. Tapi sebenarnya tak. Dia akan detect terbalik. Kenapa? Disebabkan oleh komponen torque dalam galvanometer tu. So dia ada spring sebenarnya. So spring tu yang menyebabkan dia deflect ke kiri. Okay, so ni saya dah ceritalah semua macam mana galvanometer tu dia punya working principle dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kita nak cari torque, dia adalah A cross B. Maksudnya A ni adalah apa? Area of the plane. Area of the plane ni adalah dia bergantung kepada normal. Okay, normal of plane. Maksudnya kalau kita tengok sini, nampak tak satu garisan ni? Okay, ni adalah garisan normal. Okay, so normal ni yang kena 90 degree dengan B. Okay, dalam kes ni angle adalah between normal of plane with magnetic field. Okay, so maksudnya angle yang kita nak. Kan angle yang ni. Angle ni tak nak. Angle ni yang betul. Faham tak? Sebab dia mesti angle from normal. Bukan angle daripada plane. Dia berbeza. Okay. So, N adalah number of turn. I current flow. A ni area of plane lah. Okay. B magnetic field, sine angle. Angle ni yang saya kata tu. Ni yang awak kena take note betul-betul sebab kadang-kadang dia akan bagi angle yang confusing. So kena check betul tak angle tu daripada normal dengan magnetic field. Okay. Ni saya dah cakap tu. Normal, macam mana normal? Normal mesti 90 degree to the plane. So perkara pertama sekali awak kena indicate kat mana direction normal dan baru tengok daripada normal ke magnetic field. Alright. So yang ni awak boleh baca lagi lah. Saya dah explain dah tadi. Okay. So kalau kita tengok dalam kedudukan ni, sepatutnya nampak macam kosong kan, betul tak? Tapi sebab kita ambil angle daripada normal. So kita dapat 90. So bila yang torque kita akan jadi kosong? Bila plane ni perpendicular dengan magnetic field. Barulah dia akan dapat zero torque. Sebab sekarang ni normal dengan B, angle dia adalah kosong. So dia jadi parallel. Jangan tengok plane. Kalau tengok plane memang 90. Tapi kita tengok normal. Okay. Alright. So last kali. Yang ni adalah application of motion. Okay, yang ini dalam mass spectrometer. Okay, dalam mass spectrometer dia ada dua bahagian. Ini adalah bahagian yang pertama. Ini adalah bahagian yang kedua. Ini yang saya cerita tadi. Moving charge in a uniform magnetic field. Okay, yang ni consider kita dah cover lah. Sebab FB sama dengan FC. Yang kita tak cover adalah part yang pertama ni.
Okay, part yang pertama ni kita namakan dia sebagai velocity selector. Okay, apa yang berlaku, charge tu dia akan accelerate dengan velocity yang dia akan, maksudnya daripada this point, okay, dia akan accelerate dalam velocity selector ni dengan constant velocity. Maksudnya once dia dah accelerate, dia akan bergerak constant velocity. Okay, so macam mana dia boleh bergerak straight? Okay, kalau kita ingat balik, kalau dia hanyalah dalam, apa kita kata okay. Kalau korang ingat balik topik 1, kita ada ni ke bawah, maksudnya atas positif, bawah negatif lah kan? Okay, so kita ada electric field. Okay, bila charge tu bergerak dalam electric field, dia akan jadi apa? Projectile, betul tak? Maksudnya dia takkan straight. Sebab dia tak balance. Okay. So macam mana kita nak balance kan dan kita nak make sure dia bergerak straight line. So kita kena tambah lagi satu medan. Kan saya pernah tanya juga hari tu. So medan tu adalah medan magnetic field. So apa yang berlaku dekat sini? Okay, kalau kita tengok dekat gambar ni, yang mana yang positif terminal, mana negatif terminal? Dekat yang gambar yang ni, yang besar ni. Okay, mana positif, mana negatif? Positif atas. Atas. Positif atas, negatif negatif terminal bawah. Sebab positif keluar, negatif masuk. Okey, maksudnya kalau contoh ini adalah positive charge saya kata. Okey, mana arah electrostatic force dia? Okay, ni saya kata ni adalah positif. Okay, dia adalah positive charge. Okay, so dia pergi ke kanan. Okay, so mana arah electrostatic force? Positif akan attract ke mana? Ke negatif. Ke negatif. Maksudnya electrostatic force dia akan pergi ke bawah. Betul? Betul. Okay. Magnetic force dia pergi mana? Gunalah tangan kanan. Into the page, velocity ke kanan. Into the page, velocity ke kanan. Mana magnetic force dia? Ke atas. Ke atas. Okey. Kalau korang perasan, sekarang ni baru balance. Kenapa balance? Sebab ada force yang ke atas satu, ada force yang ke bawah satu. Bila dia balance, barulah charge tu dia boleh bergerak in a straight line. Maksudnya dalam velocity selector ni, aim kita adalah kita nak dia pecut at highest velocity dan dia bergerak dalam keadaan straight line. Okay, kenapa? Sebab nanti bila dia masuk dalam uniform magnetic field, kita nak tengok dia punya radius of deflection. Sebab tu kita kena speed dulu, baru dia deflect. Macam orang lompat jauh kan? Kalau sebelum dia nak lompat tu dia buat apa? Dia akan lari laju-laju, betul tak? Dia akan lari, lepas tu baru dia lompat. Sama juga macam rejam lembing. Kalau korang tengok, okay, macam ni dia nak speedkan dia punya rejam tu, dia akan lari dulu, betul tak? Dia tak akan duduk tercongok lepas tu baling je, tak ada kan? Dia tak akan stand still lah, dia mesti akan lari, lepas tu dia akan rejam. Sama juga macam lompat tinggi. Dia lari tak? Bukan lompat tinggi. Lompat tinggi pun dia juga dengan lompat galah, betul tak? Dia mesti ada push factor sebelum dia nak buat next yang seterusnya. So itu yang berlakulah dalam velocity selector. So kita masukkan formula QE, QVB. So charge kita boleh cancel, charge yang sama. Means kita nak cari velocity dalam velocity selector, kita boleh gantikan apa? Electric field bahagi dengan magnetic field. Okay, so electric field Newton per meter, magnetic force magnetic field adalah Tesla. Okay, so kita bahagikan dapatlah meter per second. Okay, so ini untuk part yang pertama. Yang part kedua ni saya rasa korang dah faham lah. Saya dah cerita dah tadi. Okay, so semua benda ni berlaku dekat mana? Proses ni, velocity selector ni, dekat uniform magnetic field ni, dia berlaku dekat dalam mana?
dekat dalam handphone korang. Dekat dalam laptop korang. Dekat mana semua benda ni berlaku? Dekat dalam fikiran korang. Dekat mana? Teori ni dia berlaku dekat mana? Galvanometer. Galvanometer? Galvanometer yang torque tadi tu. Torque. Torque tu dia pusing coil je. Okay, yang ni dekat mana? Dia clue dia huruf M. Apa dia? Seorang tak ingat. Motor yang medium. Motor? Best tak disebut. Monitor ke madam? Monitor? Oh ni lagi. Okay. Monitor kan? Monitor mana pula? Motherboard. Okay. Saya buka Q&A, korang tulis jawapan korang dekat sini. Dekat ask a question tu, korang tulis korang punya jawapan. Apa dia saya nak tahu. Clue lagi madam. Apa benda? Apa Syam? Nak hint lagi. Macam tak dengar lah Syam cakap apa sebenarnya. Sorry. Betul. Jawapan pertama je dah betul dah. Orang lain? Tak ada dah. Seorang je respon. Okay. So kalau tengok dekat sini, yang ni betul lah Okay, jawapan dia adalah sebenarnya dekat mana? Mass spectrometer. Okay, alright. So dengan berakhirnya mass spectrometer ni, makanya berakhirlah kuliah kita dan berakhirlah topik 4. Okay, so ni adalah slide yang terakhir lah untuk topik 4.